Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam bab air, dalam bab taharah, bersuci. Bila sebut bersuci ada beberapa peringkat tingkatan lah. Yang pertama dipanggil menyuci perkara yang zahir, dari perkara yang zahir daripada hadas ataupun daripada perkara-perkara yang kotor. Kemudian yang keduanya menyucikan anggota daripada dosa. Anggota badan kita lah, tangan kita, kaki kita. Yang ketiga menyucikan hati kita daripada perkara-perkara yang lara ataupun perkara-perkara yang tidak berfaedah. Perkara yang keempat menyucikan segala kebesaran makhluk ini hanya ada dalam diri kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pada malam ini mengenai, kita ada bincang pada minggu yang lalu mengenai dengan dua qullah. Dua qullah ini kita tengok sekiranya benda yang kita nak ukur tersebut ada yang dipanggil murabba' musallas. Ada kalau qullah tu qullah ataupun kolam 4 segi ataupun 3 segi ataupun bulat. Sebelum daripada itu kita nak betulkan pada minggu yang lalu mengenai dengan satu hasta lah. Bila sebut satu hasta bukan daripada hujung jari sampai bahu. Satu hasta ni daripada hujung jari sampai ke siku, itu satu hasta. Kalau daripada hujung jari sampai ke pertengahan ni dipanggil sebagai, dalam bahasa Arab dipanggil war, al-war. Kemudian daripada hujung jari kanan sampai ke hujung jari kiri, satu depa, kita panggil dia sebagai al-ba', ba' alif ain. Sebut saja satu hasta adalah daripada hujung jari sampailah ke siku. Kalau kita ada bincang dulu mengenai dengan bab sutrah. Bab sutrah, syarat sah sutrah. Sutrah benda yang di hadapan kita, orang yang sembahyang, dia kena ada sutrah supaya orang tak lalu depan dia. Kena lalu depan sutrah. Kenalah tingginya 2/3 hasta. Mana satu hasta daripada hujung jari sampai ke siku, kemudian kita bagikan 3, 1, 2, 3. Jadi kita ambil 2 daripada 3, tinggi dia. Dia tak tengok kepada lebar ataupun besar, dia cukup dengan tinggi untuk sutrah. Bagi makmum tak perlu sutrah dah. Sutrah imam adalah sutrah makmum. 2/3 hasta. Kemudian dalam bab hasta ni juga yang perlu kita tahu, makmum di luar daripada masjid, imam dalam masjid, maka jaraknya adalah 150 meter. Makmum tak boleh, untuk syarat sah berjemaah, makmum tak boleh lebih 150 meter. Maknanya bila makmum keluar daripada luar masjid, maka makmum tersebut tak boleh lebih 150 meter lah. Dan dalam bahasa Arab ini, dalam bab ukuran, dia ada dipanggil taqriban dan juga tahdidan. Bila taqriban lebih kurang, bila sebut lebih kurang, sebab tu tak ada sukatan yang tepat. Macam kita sebutkan pada minggu yang lalu lah, Jabatan Mufti Terengganu menyebutkan 216 liter, bertepatan dengan kitab fiqh sebahagiannya dalam mazhab Syafi'i 216 liter. Kemudian kalau di Melaka 163 kilo, 163 kilo, dia tak ikut liter, dia ikut kilo. Kemudian wilayah Persekutuan pula 192.85 kilogram. Sebab tu tak ada sukatan ataupun timbangan yang tepat. Sebab dalam bahasa Arab dipanggil sebagai taqriban, lebih kurang. Jarak perjalanan
daripada tempat kita ke destinasi yang dibenarkan untuk jamak ataupun qasar ni, jamak dan qasar ataupun jamak atau qasar, dibenarkan 2 marhalah. 2 marhalah lebih kurang ukuran dia. Tak ada ukuran tepat. Cuma pada zaman sekarang ni, maka ulama-ulama telah buat kajian kiraan yang tepat. Kalau dalam waktu semayang kita boleh buat kiraan tepat. Waktu semayang, bila masuk waktu zuhur, bila masuk waktu asar, itu memang kena tepat. Dia tak boleh berlebih kurang. Kita kata seminit lagi dah masuk zuhur, kita semayang dulu lah, seminit lagi tak apa, maka tak sah. Dia tak boleh takriban, dia kena tahdidan, mesti tepat dalam bab semayang, dalam bab masuk waktu. Tapi dalam bab semayang jarak perjalanan, itu kita panggil lebih kurang. Sama macam timbangan air tadilah, berapa sukatan timbangan yang tepat, kita tak boleh bagi tahu. Tak boleh bagi tahu tepat, sebab dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan lebih kurang begitu. Lebih kurang 216, 270 liter. Jadi macam-macam pendapat. Dalam bab perjalanan 2 marhalah, sama juga, ulama berbeza pendapat. Ada kata 88, ada kata 90 lebih sikit, 90 kilo lebih sikit. Cuma bila ulama-ulama duduk, mereka buat kajian, yang mana telah dikeluarkan pejabat mufti negeri Perak, kemudian disusuli dengan pejabat mufti negeri mana? Pahang. Mereka menyatakan ukuran tepat 2 marhalah adalah 81 km. Itu selepas mana mereka duduk, mereka bincang, mereka ambil orang yang pakar dalam bab ukuran semua, dan mereka ukur secara tepat 81 km jarak 2 marhalah. Dalam bab air ini dia lebih kurang. Bila sebut tentang kolam ataupun kolah tu, kalau dia bentuk petak, bentuk 4 segi, macam mana kita nak tahu ukuran dia? Maka ulama kata kita tengok lebar, panjang dan juga tinggi. Lebar darab dengan panjang, darab dengan tinggi, maka kita akan dapat jumlah yang tepat. Jadi untuk kolam ataupun kolah yang 4 segi ni, ulama menyatakan 1 hasta dan 1/4. 1 plus 1/4. Jadi mana 1 hasta? Tinggi dia lah, tinggi 1 hasta. Kemudian kita bahagi 4, 1, 2, 3, 4. Kita bahagi 4, kita ambil 1 daripada 4 tu. Jadi mana 1 hasta lebih sikit, lebih kurang sinilah, hampir separuh daripada bahu kita lah. Separuh daripada bahu, ataupun suku daripada bahu kita. Lebih sikit 1 hasta. 1/4 hasta itu tinggi dia. Begitu juga dengan lebar dan juga panjang dia, sama. Panjang, lebar, tinggi, sama. Ataupun kita kata panjang, lebar dan juga dalam dia. Dalam dia adalah 1/4 hasta. Itulah yang disebutkan juga dalam pejabat mufti wilayah persekutuan pun sama juga. Dia kata 1/4 hasta, 1/4 hasta padu. Bila sebut tentang hasta padu, dia kena panjang darab dengan lebar dan juga tinggi ataupun dalam lah. Kalau bentuk kolam ataupun kolah tadi bentuknya 3 segi, maka dia kiraan dia lebih sikit. Bukan 1/4 hasta, tetapi hendaklah 2 hasta. Mana 1, kemudian 1 hasta tambah 1 hasta lagi. Untuk yang 3 segi. Yang macam mana? Untuk kiraan ini, kiraan panjang dan juga lebar. Sekiranya dia 3 segi lah. 3 segi, bentuk 3 segi kolam ke apa, maka setiap yang 3 segi ni, 3 segi, semua itu adalah kena 2 hasta. Kemudian kedalaman dia berapa hasta? Kedalaman dia adalah cukup dengan 2 hasta. 2 hasta. Jadi yang 3 segi tadi, kalau kolam ataupun kolah yang 3 segi, hendaklah 2 plus separuh. 2 hasta separuh. 2 hasta separuh. Mana 1 hasta, kemudian separuh. Untuk yang kolah ataupun kolam yang 3 segi, dalam dia adalah 2 hasta sahaja. Kalau yang bulat,
ulama kata yang bulat ni 2 hasta. 2 hasta setengah. Sama macam 3 segi lah. Kalau kolam ke apa, kolah ke bulat, maka dia kena, kiraan dia bulatan tersebut adalah 2 hasta setengah. 2 hasta setengah dari segi apa? 2 hasta setengah itu dari segi dalam dia. Dalam dia kena 2 hasta setengah. Kemudian dari segi lebar dia sebab dia bulat. Dari segi bulat tu adalah 1 hasta. Dalam kena 2 hasta setengah. Dalam kena lebih sikit lah. Sebab dia bulat, dia kecil sikit. Dalam kena 2 hasta setengah. Kalau 3 segi, 3 tu dah besar. 3 segi tu dah besar, 2 hasta setengah. Dalam tu cukup dengan 2 hasta saja. Tapi untuk yang bulat, dalam dia kena 2 hasta setengah. Mana 2 hasta setengah, dalam dia kena 1 plus 1 lagi. Kemudian untuk pengetahuan tuan-tuan juga, 1 hasta ni bersamaan dengan shibron. Shibron ni adalah 2 jengkal. 2 jengkal ni daripada hujung ibu jari sampailah jari kelingking. Macam ni, dia dipanggil 1 jengkal. 1 hasta bersamaan dengan 2 jengkal untuk tangan orang yang normal, orang yang biasa. Jadi tangan orang biasa daripada mana? Daripada siku ni, tuan-tuan ukurlah 1, 2. Cukuplah. Cukup 2, kita panggil 2 jengkal bersamaan dengan 1 hasta. Kalau dia lebih, makna tangan tuan-tuan pendek lah. Kalau panjang, makna tangan tuan-tuan, kalau lebih, mana tangan tuan-tuan panjang sikit. Kalau okey, maknanya okey, itu ngam, cukup-cukup. Selalunya begitulah, 2 jengkal untuk 1 hasta. Dari segi sentimeter, dia lebih bersamaan dengan ukuran sentimeter bersamaan dengan 48 sentimeter. 48 sentimeter. Dari segi liter adalah 216 liter. Sebab daripada kecil nak pergi ke jumlah yang besar, dia kena darab lah. Dia kena darab. Daripada cm, kita kata minggu lepas 60 cm panjang, darab 60 cm lebar, darab 60 cm tinggi ataupun dalam. Jadi kita nak tahu berapa liter, kena darab lah. 60 darab 60 darab 60. Sebab daripada kecil nak ke besar, kena darab. Daripada besar liter nak ke cm, baru kena bahagi. Kecil ke besar, darab. Okey. Kemudian itu cara ukuran lah. Kalau tuan-tuan nak lebih mudah, yang kita bagi tahu 216 liter. Ataupun lebih lah, 200 setengah ke. Cuma kalau ukuran yang mudah, saya bagi tahu tadi, kalau kolah tadi 4 segi, kita ukur lah 1/4 hasta semua sekali, panjang, lebar dan juga dalam dia 1/4 hasta. Kalau tuan-tuan tengok lebih, maknanya okey dah. Okey, kemudian kita sebut pada malam ini mengenai dengan air. Bila kita dah faham air yang 2 qullah mana air yang banyak. Qullah dalam bahasa Melayu kita sebut kolah. Sebenarnya sebutan yang betul qullah. Qullah ni satu term lah sebenarnya, term. Bila sebut tentang air yang banyak, air yang banyak maksudnya air yang 2 qullah ataupun lebih. Bukan 2 kolah. 2 kolah tu maksudnya dua kolah tempat ambil wuduk semua tu. Tapi itu qullah adalah satu term. Jadi air yang sedikit, air yang banyak. Bila sebut tentang air yang sedikit, adalah air yang kurang daripada 2 qullah. Air yang banyak maksudnya 2 qullah ataupun lebih. 2 qullah ataupun lebih yang kita sebutkan tadi. Bagaimana kiraan dari sudut bulat-bulat ataupun 3 segi ataupun 4 segi. Okey. Kemudian kita terangkan sikit mengenai dengan air yang sedikit. Air yang sedikit ni hukum dia bila mana jatuh saja najis secara yakin najis jatuh dalam air tersebut, air yang sedikit. Maksud sedikit ni kurang daripada 2 qullah. Walaupun tak berubah air tadi, tak berubah warna tak berubah, rasa tak berubah, bau pun tak berubah, tetap hukumnya najis.
Sebab apa najis? Berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata idza balaghal ma'u qullataini la yahmilu khabasan. Apabila air sampai 2 qullah, ukuran dia sampai 2 qullah, makna dia tak menanggung najis. Sebab bila air tu banyak, dia tak menanggung najis. Jadi mafhum mukhalafah yang kita faham di sebalik hadis ini, kalau Nabi kata air yang banyak sampai 2 qullah, dia tak menanggung najis, makna dia takkan bernajis. Bermaksud yang kita faham di sebalik daripada yang berlawanan daripada hadis tadi, sekiranya air sedikit maka dia adalah najis. Kalau air yang banyak lebih 2 qullah, Nabi kata tidak najis. Lawan dia dipanggil mafhum mukhalafah, air yang sedikit maka hukumnya najis. Samalah juga dalam hadis yang lain, Nabi kata idza qama ahadukum min naumih fala yaghmas yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan. Apabila salah seorang di kalangan kamu bangun daripada tidur, jangan dia rendam tangan dia, jangan celup dalam air yang sedikit, jangan celup tangan sehingga dia basuh dulu tangan dia. Kalau dalam kolam maka jangan celup terus. Jadi dia ambillah gayung ke apa, basuh dulu tangan dia, basuh 3 kali, kemudian baru dia celup tangan dia. Sebab pada waktu malam kita tak tahu tangan kita garu sana pegang sini, jadi kita basuh dulu. Begitu juga hadis mengenai jilatan anjing, Nabi suruh tuang air tu, maknanya buang air yang kena jilatan anjing. Sebab apa? Sebab najis. Sebab tu Nabi suruh buang. Dan tidaklah najis air yang sedikit ini melainkan beberapa syarat. Perkara yang pertama, wurudun najasah alaih. Bila mana air yang sedikit najis adalah kerana najis tadi datang kepada air tadi. Air najis tu datang kepada air, jatuh dalam air, itu dipanggil sebagai air mutanajis, air yang bernajis. Air terkena najis dipanggil air mutanajis. Kalau air tadi datang kepada najis, itu dia kuat, dia lebih kuat air tadi, kita panggil air warid. Air yang warid lebih kuat berbanding air yang maurud yang kita biasa sebut, saya rasa sebelum ni. Macam kita sembelih korban yang saya sebutkan dulu, sembelih korban, pisau akan berdarah. Bila pisau berdarah, orang ulurkan kita baldi. Jangan kita celup baldi dalam tu, dan kita celup pisau dalam baldi tadi. Bila kita celup pisau dalam baldi tadi, darah-darah tadi akan terkena pada air. Jadi air itu dipanggil maurud. Maknanya darah datang kepada air. Bila darah datang kepada air, jadi dia akan najiskan semua air itu. Bagaimana cara dia? Maka air kena datang kepada najis. Pisau, kita ambil air, kita curah atas dia. Kita curah atas pisau tadi. Mana air datang kepada najis, itu kuat. Tapi kalau bila mana najis datang kepada air, maka akan bernajis air tadi semuanya. Jadi maksudnya, bila mana tuan-tuan sembelih korban, pisau dah berdarah, rendam dalam baldi, kemudian dah sembelih berdarah lagi, tak boleh nak rendam lagi sebab air itu telah najis. Macam mana nak buat? Buang air itu, ambil air baru, kemudian buang lagi air, ambil air baru. Susah, letih. Dia akan banyak kali kerja. Lebih baik air satu baldi, maka kita ambil saja air, tuangkan tempat najis, tempat pisau yang kena darah tadi. Kemudian bila air datang kepada najis, jadi air itu akan jadi kuat. Dia lebih kuat, dia punya kondisi lebih kuat lah. Sebab tu bila mana orang A'rabi, dia kencing dekat masjid Nabi, Nabi kata sabbu ala baulil A'rabi zanuban min ma'in. Tuangkan kepada air kencing A'rabi tadi satu baldi daripada air. Tuang je air. Sebab air tadi datang kepada najis. Orang yang duduk kawasan pedalaman ni, dia pergi masjid Nabi, dia kencing. Jadi Nabi kata ambil satu baldi, simbahkan ke tempat, ke air kencing dia. Maknanya air tadi datang kepada najis, dia kuat, dia dapat menyucikan. Perkara yang kedua adalah kena yakin. Apa yang yakin?
iaitu yakin datang najis ataupun terkena najis air tadi. Kalau rasa-rasa syak ataupun ragu-ragu, sangkaan kuat, maka tak diambil kira. Dia kena yakin najis. Kalau kita pergi toilet mana-manalah, dekat petrol pump ke apa-apa toilet, ada satu bekas kecil baldi, maka ada air dalam tu, kita guna je lah. Sebab kita tengok air tu bersih, putih, suci. Jangan kita terfikir kemungkinan air orang lain kencing terpercik dalam tu, maka kita kena buang dulu air tu, kita tadah baru. Selagi mana kita tak nampak dengan mata kita, dia kira suci air tu, suci. Maka kita guna, nampak je air dalam baldi, tak kira baldi kecil ke baldi besar ke atau bekas gayung ke, nampak ada air, kita boleh guna untuk basuh kencing ataupun basuh berak kita, tak jadi masalah. Selagi kita tak yakin ada najis dalam dia. Tapi kalau kita tengok ada tak cicak, maka baru kita buang air tadi, kita tak boleh guna. Perkara yang ketiga, najis tersebut adalah yang menajiskan air. Yang menajiskan air. Jadi sekiranya najis tersebut najis yang dimaafkan, maka itu tidak menjadi masalah lah. Kalau najis tersebut najis yang dimaafkan. Kalau najis yang tak dimaafkan, maka perlu dibuang air tadi. Dibuang. Kalau ataupun siram pokok ke apa ke, tapi tak boleh guna untuk angkat hadas ataupun untuk bersihkan najis. Sekiranya najis tersebut najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan, seperti binatang yang tidak ada darah yang mengalir, cicak, seperti cicak, lipas, atau apa-apa yang binatang seumpama dia, lipan ke apa ke, yang seumpama dia, yang tak ada darah yang mengalir, bila kita cari-carikan tubuh dia tak ada darah yang mengalir, maka bila jatuh saja dalam air, adakah hukumnya najis ataupun tidak? Jadi hukumnya adalah tidak najis, tapi dengan syarat lah. Syarat dia bukan kematian dia dalam air tersebut, mati dia dalam air. Kalau cicak ada mati dalam air, kita buang dah cicak tu. Tapi cicak tadi mesti mati dalam air. Dia bukan mati sebelum tu, cicak dah mati dah, kita campak dia dalam tu, itu jadi najis. Dia bukan sekadar air tau, cecair pun sama, susu ke apa benda ke, jatuh cicak, kari pun sama, jatuh cicak ke apa, kita boleh buang dan dikira diberi kemaafan. Melainkan kalau cicak tadi mati, kita yang campak dia dalam tu, maka dia akan jadi najis. Sebab apa? Kematian dia bukan dalam tu, kematian dia sebelum tu, kemudian kita campak dalam tu. Ataupun sekiranya angin yang tolak dia, angin tolak dia jatuh dalam tu, ataupun haiwan lain bawa dia masuk dalam tu, ataupun budak-budak yang tidak memayis 4-5 tahun ambil cicak ke pegang masuk dalam air, itu tidak menjadi masalah. Yang penting bukan perbuatan kita, sama ada cicak tadi terjatuh ataupun angin yang tolak, binatang lain yang bawa dia, atau budak-budak yang ambil masuk dalam dia, tak apa, tak jadi masalah, dia diberi kemaafan. Najis-najis yang diberi kemaafan dalam bab air ni banyak. Salah satunya adalah bangkai yang darahnya tidak mengalir bila kita cari-carikan tubuh dia. Yang keduanya najis yang tak boleh dilihat oleh mata kasar kita. Mata biasa tak boleh lihat, maka dia dianggap sebagai suci. Sama juga seperti mana lalat. Lalat hinggap di najis, tai, kemudian dia pergi hinggap ke air pula. Kita mana nampak dalam kaki lalat tu dia baru hinggap najis. Memang kita nampak dia hinggap najis, tapi kita tak nampak secara yakin benda yang dibawa najis bawa ke air. Mata orang biasa tak akan nampak. Mata orang biasa tak akan nampak sebab dia terlampau halus, terlampau kecil. Jadi bila mana kita nampak lalat hinggap di tai, kemudian dia pergi ke air kecil, ke tempat air yang sedikit, ataupun cecair, susu ke apa ke, minyak ke apa, lalat hinggap di situ, tetap benda tersebut suci dan tidak dianggap najis. Tak dianggap najis sebab tak boleh lihat oleh mata kasar. Itu dipanggil najis yang dimaafkan. Walaupun ada, tapi kita tak boleh lihat. Tak boleh lihat, dianggap suci. Ustaz nak tanya question Ustaz. Ya. Macam lauk kat rumah kan,
Kalau lipas cicak, dia tidak jadi najis. Dia maksudnya dia yang jilat. Kadang-kadang kita tempat tutup ke, kita nampak ada cicak ataupun mungkin kita tak makan lah, tapi untuk dari segi hukum fiqahnya boleh. Dari segi hukum fiqah boleh, tapi bergantung juga sekiranya tak memberi kemudaratan apa-apa pada diri kita lah. Kalau haiwan tu memberi kemudaratan, jadi kita tidak boleh makan. Jadi kita sebenarnya tak tu nak makan lah, tapi cuma dari segi hukum dia tidak najis lah. Dari segi hukum tidak najis. Kemudian mulut budak-budak, kan mulut budak-budak kecil kadang-kadang dia muntah, kemudian dia minum air. Sebab mulut yang muntah adalah apa? Najis. Dia kena apa? Kumur, bersihkan dulu. Tapi budak-budak umur setahun, umur baru berapa bulan, mulut dia ni dia muntah, najis. Tapi macam mana kita nak kumur kan? Kita tak boleh nak kumur. Sebab dia masih budak kecil lagi. Bila dia minum air dalam bekas ke, dalam susu botol ke, jadi tempat tu adalah dianggap sebagai najis. Tapi untuk kanak-kanak, budak-budak kecil, itu adalah najis yang dimaafkan. Tapi untuk orang besar, kalau dia muntah, mesti dia kena bersih dulu mulut dia, baru dia boleh minum air. Kalau dia muntah, dia minum air, maka bekas minuman dia yang diminum tu adalah dianggap najis, sebab dia tak sucikan mulut dia lagi. Untuk budak-budak diberi kemaafan, dipanggil najis yang ma'fu anhu, yang diberi kemaafan. Jadi muntah-muntah budak-budak ni, cucu-cucu kita ni, dia tidak menajiskan. Muntah tu najis. Muntah tu najis. Cuma mulut dia tu sepatutnya kita kena bersihkan. Kita kena kumur bersihkan. Tapi kalau dia minum air, botol susu ke, minum cawan ke apa, yang bekas mulut dia tu tidak dianggap najis lah. Sebab dia najis, tapi najis yang diberi kemaafan. Jadi pakaian kena muntah memang najis. Najis. Cuci macam tu je lah. Tak, dia kena basuh. Ya, maksudnya basuh. Mengalirkan air. Dia mesti mengalirkan air. Kemudian kena hilang bau rasa semualah. Bau, rasa, warna. Sebab yang diberi kelonggaran najis mukhaffafah, najis yang ringan ni hanya air kencing saja. Air kencing tu pun air kencing kanak-kanak laki-laki. Itu pun syarat yang kita bincang sebelum ni, bawah 2 tahun dan tak makan apa-apa. Melainkan susu je lah. Sama ada susu mak dia ataupun susu lain, susu tepung ke susu apa ke. Tu pun kalau dia kencing, kita kena percik air. Percik tu sampai penuh air. Penuh air. Mana penuh, kalau dia kencing setompok tu kita percik air sampai penuh. Walaupun tidak mengalir tak apa. Yang penting kita percik semua bahagian air kencing tu. Kalau yang selain daripada tu, muntah dia ke apa ke, maka dia kena sampai mengalir, kena apa, mengalir air tu. Itu baru dianggap sebagai suci lah, bersihkan, basuh. Kita panggil basuh. Kemudian mulut kucing, bila dia makan najis, contoh dia makanlah tikus ke apa, bangkai tikus ke, digigit sampai mati tikus, kemudian beberapa ketika dia menghilangkan diri, tak tahu dia pergi mana, lepas beberapa minit datang. Bila datang, dia minum pula air kita, maka dia anggap suci. Sebab apa? Kerana kita menganggap ketika mana dia menghilangkan diri beberapa minit tu, mungkin pada ketika itu dia dah sucikan mulut dia. Mana dia minum air-air kat luar ke, air dia lah, mungkin dia minum air apa-apa ke, kita pun tak tahu, semenjak beberapa minit dia menghilangkan diri. Jadi dikira kalau dia minum air kita, dianggap suci. Dianggap air bekas minuman kita tu suci lah. Kalau kita ada cawan, dia jilat dalam cawan kita, dianggap suci. Tidak najis. Kalau kita ada susu, dia minum susu kita, kemudian kita minum pula susu tu, dianggap suci. Tapi kalau dia lepas saja dia gigit tikus, dia gigit tikus sampai mati, dia datang tempat cawan kita, dia minum, itu dianggap najis lah. Sebab mulut dia memang kita nampak, kita yakin dia gigit tikus, kemudian dia pula pergi dekat cawan kita, dia minum.
Tapi kalau dia menghilangkan diri, maka pada ketika itu kita tidak lagi yakin. Tidak yakin mulut dia bernajis. Bila tidak yakin, dia anggap suci. Dan tai daripada binatang yang dalam air ni, dalam air kencing dia ke, tai dia ke, itu dianggap sebagai najis yang diberi kemaafan. Macam ikan lah, ikan dia mesti ada macam mana cara perkumuhan dia. Ikan dalam bekas kita letak dekat rumah kita, akuarium, kemudian kita pegang pula air tu najis sepatutnya, tapi diberi kemaafan. Kemudian yang kita sebutkan sebelum ni, kalau asap daripada najis, tapi asap tu kita bakar benda lain, cuma dalam benda sampah-sampah yang kita bakar tu ada tai sikit, maka bila mana ada asap, maka diberi kemaafan. Sebab apa? Ada najis sikit dalam tu, ada najis sikit, tak apa, diberi kemaafan asap tu. Walaupun kita bincang dulu, asap tu asal najis juga kalau kita bakar dia. Kalau kita bakar najis, kalau sikit diberi kemaafan. Kemudian bulu yang tertanggal daripada haiwan yang tak boleh dimakan selain anjing dan babi lah, dia kalau sikit diberi kemaafan jugalah. Kalau kita naik keldai kita tak boleh makan, keldai tak boleh makan, tapi bila kita naik atas dia, bila kita turun, kita punya seluar ni penuh bulu-bulu dia, kalau sikit diberi kemaafan, tidak jadi masalah. Tapi kalau binatang yang boleh dimakan, kalau sedikit diberi kemaafan, kalau kita menunggang dia banyak pun tak apa. Jadi maksudnya keldai, kalau kita naik atas dia, bulu dia tertanggal, kena seluar kita banyak, tak apa. Tapi kalau kita bukan tunggang dia, tapi bulu dia tertanggal kena pada baju kita ke apa, tapi kita bukan naik atas dia, terkena, itu sikit tak apa, diberi kemaafan. Itu semua najis tu. Binatang yang tak boleh dimakan, apa-apa yang tertanggal daripada dia, maka dianggap najis. Walaupun bulu-bulu dia tertanggal daripada dia, dianggap najis. Cuma ulama' beri kelonggaran, kalau kita tunggangi dia, banyak bulu tak apa, banyak bulu yang tertanggal pun tak apa. Kalau kita tak tunggangi dia, maka diberi kemaafan hanya sedikit saja. Kemudian darah yang berbaki, ini kita ada bincang juga sebelum ni. Darah yang berbaki yang ada pada daging ataupun tulang, lepas kita sembelih ada darah pada daging tersebut, maka darah tersebut diberi kemaafan. Kalau kita nak masak terus pun tak apa, dengan darah-darah tu kita masak tidak jadi masalah. Walaupun dalam kuali kita rebus air, kemudian kita sembelih kambing ke lembu ke apa, kita tak basuh dah daging tu, terus kita masuk dalam kuali, tak jadi masalah. Walaupun berubah air tadi daripada warna putih jadi warna merah, tak apa, tidak jadi masalah. Dia bukan tak jadi masalah, dia jadi najis yang diberi kemaafan. Kita panggil najis ma'fu anhu, yang diberi kemaafan. Cuma hukumnya akan berubah bila mana dia bercampur dengan air. Mana daging tadi ada air, daging tadi ada apa? Darah. Bila mana kita sucikan dengan air, kita pancut dengan air, maka dia akan jadi najis. Najis yang tak diberi kemaafan dah lah. Sebab dia bercampur dengan perkara, dipanggil perkara ajnabi. Perkara ajnabi, makna benda luar, air. Darah tu sendiri najis yang diberi kemaafan. Bila bercampur dengan benda ajnabi, iaitu air, dia akan jadi najis. Cuma yang kita bincang sebelum ni lah, bila mana ada darah pada masih ada darah pada makanan daging ke ayam, diberi kemaafan untuk makan. Untuk benda lain tak beri kemaafan, tak diberi kemaafan, dimaafkan pada makanan. Tapi kalau kena pada pakaian ke apa, tak diberi kemaafan, kena basuh. Bukan dia ada kaedah, dia kata kena air lalu kan. Mana tinggal tu apa, tapi kena buat air lalu baru.
Masuk air lalu daging-daging ke ikan, daging ataupun paru ke buah hati yang paru macam tu dia kena lalukan air. lalukan air. Lepas tu kalau yang tinggal tu alas lah. Betul. Dia bila sebut daging ke ayam, kita kena lalukan dia air. Bila lalukan dia air, ada sikit-sikit darah tu tak apalah. Memang kita tak boleh nak hilangkan terus darah tu. Kalau ada sikit-sikit tak apa, itu dipanggil najis ma'fu anhu, yang diberi kemaafan. Cuma dalam masalah tu kita perlu berhati-hatilah. Bila mana nampak darah yang jelas, kalau darah sikit-sikit tak apalah, sebab memang kita tak boleh hilang langsung. Cuma bila kita makan masih nampak darah lagi, kita makan daging ke ayam masih nampak darah, bila kita boleh je makan, diberi kemaafan. Tapi bila terkena pada pakaian, kita kena basuh. Mak tu nak masak tu, kalau ada sikit-sikit tak apa, memang benda yang mustahil kita nak hilangkan terus darah semua. Kemudian mengenai dengan perkara yang dimaafkan ni, asal dia daripada mana? Daripada hadis Nabi, iaitu Nabi kata, idza waqa'a az-zubab fi sharabi ahadikum falyaghmishu. Bila mana lalat jatuh dalam minuman salah seorang di kalangan kamu rendam dia. Summal yanzi'hu, kemudian kamu lepaskan dia. Tekan, rendam sekejap, lepaskan. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar shifaa'un. Kerana salah satu daripada sayap dia ada membawa penyakit, salah satu lagi membawa penawar. Jadi sebab tu kita kena celup sikit, rendam. Lalat jatuh dalam minuman, kita rendam. Ikutlah, tak sama ada air kosong ke air teh, kopi, kita rendam. Itu menunjukkan sebenarnya kalau ikutkan lalat ni najis, najis. Tapi Nabi suruh rendam juga. Jadi maknanya najis yang diberi kemaafan. Itu dalil je lah kalau secara umumnya. Yang semua kita sebutkan tadi adalah air yang sedikit tu. Air yang sedikit. Maksudnya air yang sedikit akan jadi najis dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadilah. Kena pastikan, yakin najis tadi ada, kemudian dia bukan najis yang diberi kemaafan. Dan yang keduanya dipanggil air yang banyak. Air yang banyak ni dia tidak bernajis, walaupun najis jatuh atas dia. Sama ada najis tadi diberi kemaafan ataupun tak diberi kemaafan, sebab dia air banyak. Bila air banyak, dia jadi kuat. Dia tidak menanggung najis. Seperti mana Nabi beritahu tadi, iza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khabas. Bila mana air dah sampai 2 qullah, maka air tadi dah kuat, dia tak menanggung najis lagi. Cuma ada qaid di sana, ada beberapa syarat, iaitu melainkan apabila berubah. Sama ada berubah rasa ataupun warna ataupun bau. Bila ada salah satu daripada 3 ni berubah, maka salah satu bertiga sifat ni berubah, maka dia dianggap najis. Bila bertemu air tadi, bertemu dengan najis, berubah salah satu daripada 3 sifat tadi, maka dianggap air tadi najis. Bila air najis, macam mana nak buat? Dia ada beberapa cara lah untuk menghilangkan najis pada air tadi. Kalau dia berubah selepas satu tempoh, maka tak dihukumkan dengan najis selagi mana kita tak tahu, selagi mana tidak ada orang yang pakar dalam bidang tu bagi tahu. Contohnya, tikus mati dalam ni kolah. Lepas kita buang tikus tadi, lepas 2 hari baru berubah rasa ataupun baru bau air, maka pada ketika itu kita tak kata air itu najis. Sampailah ada orang yang buat satu research ke apa, dia kata memang ini kesan daripada kematian tikus tadi, barulah najis. Kalau tak, dianggap suci. Sebab apa dianggap suci? Sebab tidak yakin air tadi berubah dengan sebab bangkai tikus. Sebab dia lepas berapa hari baru berubah warna salah satu dari 3 sifat tadi. Kemudian syarat dia juga
air yang banyak tadi akan jadi najis bila mana berubah salah satu dari 3 sifat, bersentuh dengan najis. Kalau tak bersentuh dengan najis, makna sekadar ada bau, contohnya tikus tadi mati berhampiran dengan tempat air tadi, maka menyebabkan air itu pun bau juga. Itu tidak jadi masalah sebab dia tak bersentuh najis. Tikus tadi mati dekat mana? Sebelah air, sebelah tempat air tu, mana tak bersentuh dengan air pun, tapi air tu macam bau. Itu tidak jadi masalah, tetap suci. Kemudian ulama sepakat, mereka kata apabila berubah air dengan sebab najis, maka akan jadi najis. Kalau dia hilang dengan sendirinya, ataupun kita yang kurangkan air tersebut, dia jadi seperti biasa balik, hilang. Asalnya mungkin kita kata ada rasa ataupun bau busuk pada air tadi. Bila kita kurangkan dia, kita buang-buang, dia jadi elok, maka tidak lagi najis air tersebut, jadi suci. Ataupun tadinya berubah warna, kita biarkan sampai warna tu jadi cerah balik, jadi macam air biasa balik, maka hukumnya suci. Air tadi jadi suci. Ataupun air tadi banyak bila mana jatuh tikus dalam tu, dia jadi rasa lain. Jadi kita buang air sebahagian, kita buang, jadi elok balik. Tapi buang tu dengan syarat tak kurang daripada 2 kullah lah. Selalunya kita tambah air, tambah bagi dia banyak, tambah air bagi banyak, bagi dia okey balik. Tapi kalau kita kurang pun boleh juga, kita kurang sampai dia elok balik air tadi, tidak ada perubahan pada warna, bau dan juga rasa. Ini semua dengan syarat air tersebut tak boleh kurang daripada 2 kullah, walaupun kita buang air tadi. Ustaz, kalau air banjir termasuk dalam kolah kita, macam mana Ustaz? Air banjir masuk dalam kolah, suci. Suci. Selagi kita tak yakin air banjir tadi najis, kira suci. Kalau kita nampak air tu memang ada tai ke najis ke, maka baru kita tidak boleh guna air tadi. Tapi kalau kita tengok air okey je, selagi kita tak jumpa najis tu, kira suci lah. Kita boleh untuk ambil wuduk ke apalah. Sikit saja lagi mengenai dalam situasi jatuh najis dalam air ni. Kalau air yang sedikit, kurang 2 kullah, dalam apa juga situasi, berubah tak berubah, najis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau air tu banyak 2 kullah ke atas, kalau tak ada apa-apa perubahan 3 sifat tadi, warna, bau, rasa, maka dianggap suci. Cuma bila air tu banyak jatuh najis, kemudian kita ni was-was. Apa yang was-was? Kita was-was adakah berubah ataupun tidak, berubah warna, bau ataupun rasa. Kita pun tak tahu berubah ke tak ni, berubah ke tak. Kita nak rasa, kita pun tak tahu rasa. Kemudian kita bau, kita pun tak tahu bau. Mungkin hidung kita sumbat ke. Jadi dianggap air tersebut suci, kerana asalnya suci. Bila sebut air kolah, kolam ke kolah, asalnya suci. Kemudian bila jatuh najis, jatuhlah bangkai tikus ke apa ke, kemudian kita ragu-ragu tu kita buang. Melainkan kita yakin ni memang bau betul ni, ataupun warna dia berubah betul ni, yakin berubah, barulah najis. Kalau kita masih ragu-ragu, rasa macam okey, masih okey lagi, jadi dikira suci air tersebut. Kita ikut hukum asal. Ataupun air tu banyak, dia berubah, cuma kita ragu-ragu, kita was-was, berubah ni sebab benda yang suci ataupun sebab benda najis, maka kita kata, kita hukumkan air tersebut, hukumnya adalah suci, kerana asalnya air itu adalah suci. Contohnya air itu air putih, tiba-tiba berubah warna, kita tak tahu berubah warna disebabkan kerana najis ataupun bercampur dengan benda suci, kita tak tahu. Bila tak tahu, dihukumkan hukum asal dia, kembali kepada asal, hukumnya itu suci. Melainkan ada orang bagi tahu kita, ataupun kita nampak, oh ini adalah kesan daripada bangkai, atau berubah warna ataupun daripada najis,
barulah air tersebut najis. Kalau tak, dihukum sebagai suci. Ataupun air itu banyak dan dia berubah dengan sebab najis, kemudian selepas satu tempoh, lepas beberapa hari dah 2-3 hari, kemudian kita rasa ragu-ragu, dah hilang ke belum ni, dah hilang ke belum warna dia, ataupun rasa dah hilang ke belum ni, maka kita kembali kepada asal. Asal dia apa? Asal adalah najis. Kena pastikan dia suci. Sebab dia ikut hukum asal. Sebab kita kata air tu banyak, kemudian memang jelas dia berubah. Memang jelas dia dah berubah air. Tak kira lah berubah warna ataupun rasa ataupun bau, memang dia berubah, kita yakin. Jadi hukum air tu najis. Kemudian lepas beberapa hari, seminggu tu, tengok air tu dah macam okey balik. Cuma kita tak pasti dah betul-betul okey ataupun tak. Maka kalau kita tak pasti, dihukumkan dengan hukum asal, itu najis. Sebab asalnya adalah najis. Kita sebutkan tadi, binatang-binatang yang tidak mengalir darah dia bila dia mati, seperti cicak ke lipas ke apa semua tu, katak ke? Katak kalau kita bunuh dia, mengalir darah tak? Katak? Tak. Tak. Katak? Mengalir? Tak, masuk mengalir tu maksudnya darah sikit lah, bukan mengalir banyak. Binatang-binatang seperti ini, kalau dia jatuh, lalat ke apa ke, kalau dia jatuh pada kari, pada cecair susu, minyak ataupun air, dia dihukumkan suci dengan 2 syarat. Yang kita salah satu syarat pertamanya bukan perbuatan kita, dan syarat yang keduanya adalah dia tidak mengubah rasa, bau dan warna dalam tu. Kalau susu tetap putih, dia tak mengubah warna dalam tu, rasa ataupun bau. Walaupun cicak hidup Ustaz, genang-genang kan. Kalau cicak tu hidup, kita buang lah. Kalau cicak hidup, dia masih suci. Cicak hidup masih suci lagi. Kalau cicak masih hidup, masih suci. Kalau cicak tu mati, kalau cicak mati, dia akan jadi apa? Bangkai. Dia akan jadi apa? Najis. Teman najis tu diberi kemaafan dengan syarat tadilah, dia tak berubah, sama ada susu ke, minyak ke ataupun air, dia tak berubah warna, rasa dan bau. Kemudian bukan dengan perbuatan kita. Kalau setakat contoh cicak cicak ke tai cicak ke, jangan pernah bagi Tai cicak, tai cicak. Kita buang dia. Kita lepaskan air, kita buka air. Kita nak buang tu, air tu banyak. Contoh dalam bilik mandi kita ada kolah yang tak cukup 2 kolah. Kita nak buang tu banyak, bazir bagi kita. Kita buang tai tu, kita lepaskan air. Air tu melimpah lah. Mengalir. Mengalir lah. Mana air kita buka pipe. Air baru masuk lah. Air baru masuk lah. Kita tak nak buang. Bagi kita satu pembaziran lah. Baldi ke. Jadi kita bilang kata air tu suci tak? Boleh suci. Tidak, dengan syarat mengalir. Mengalir suci. Maknanya kita kena buka je air. Buka je. Jadi kita ambil lah yang mana yang jatuh pada baldi tu. Kita ambil wuduk situ, boleh? Kita nak buang bazir kita. Okey, lagi satu Ustaz, itu suka main kucing. Kucing orang riba, penuh, lekat-lekat tu. Jadi ada ke kadar bulu tu ada ke, ataupun kita kipas-kipas saja cukup lah? Kalau kucing benda yang selalu bersama kita, tak apa. Tak apa. Kalau banyak sikit pun tak apalah. Betul. Sebab kucing, Nabi kata benda yang selalu bersama kita. Jadi kalau sikit ataupun masuk sikit tu bukanlah dua atau 3 helai. Maksudnya apa? Banyak sikit lah, banyak sini sikit, tak apalah. Sebab asal hukumnya apa? Binatang yang kita tak boleh makan, yang tertanggal bulu dia, najis asalnya lah. Asalnya najis. Tapi sebab dia bersama dengan kita selalu, tak apa. Macam tadilah keldai. Keldai kan kalau kita kena pada kita sikit, bulu dia tak apa. Tapi kalau kita tunggang dia,
kita tunggang dia banyak pun tak apa, bulu dia kena pada seluar kita. Tentang bab Ustaz kata jarak antara imam dengan makmum 150 kan? Tapi saya dengar satu Ustaz dia bagi 200 langkah, 200 step. Dia kalau tak salah saya tu lebih kurang kita panggil, dia tak ada ukuran tepat masa tu. Tak ada ukuran tepat. Dia lebih kita kata apa, lebih kurang 150 meter lah, lebih kurang. Contohnya dia nak jaga anak kan, suka berjalan baby kan. So jarak antara last, dia nak kira dengan jarak antara imam atau last makmumnya jarak tu. Bukan, dia maksud dia antara imam dengan makmum. Tapi kalau masjid tu apa, penuh sampai 2-3 kilometer, tak apa. Itu masih sah. Maksudnya masjid tu semayang satu saf je, tapi dia semayang 100 meter lebih, 100 meter luar daripada masjid, 100 meter, hukumnya sah. Tapi tak dapat pahala semayang berjemaah. Cuma kita nak bagi tahu hukumnya sah je. Hukum dia sah. Macam dia Jumaat take COVID tu. Yang take COVID tu kan ada orang baik, kan kita 40 orang, ada orang ramai semayang atas bukit tu. Yang tu kalau dia semayang ke atas bukit tu dengan syarat dia kena buka pintu tu. Gate dia kena buka pintu. Gate dia kena buka pintu. Saya pula faham Itu memang kita contoh itu. Saya pula faham dengan satu ceramah. Contoh dia nak jaga baby susah kan. Jadi jarak dia diberikan jemaah juga, tapi jarak buat tuan tahu dia letak baby dia. Dia ikut jemaah depan tu. Itu saya pun serius. Itu sah, memang betul sah. Sah, tapi tak mendapat pahala sembahyang secara berjemaah. Mana dia tak payah ikut rukuk imam semua tak perlu ikut, dia buat sendiri ke macam mana? Dia boleh ikut tak? Tak, dalam bab semayang ni dia ada dua. Semayang berjemaah dia ada dua. Sama ada dari segi hukum sah tak sah ataupun dapat pahala berjemaah ke tidak. Maksud yang saya bagi tahu tadi, kalau dia semayang luar daripada masjid, kurang 150 meter daripada imam ataupun daripada saf yang last. Bukan 150 meter daripada hujung masjid, kurang daripada 150 meter, hukumnya sah. Tapi tak dapat semayang berjemaah tu, hukum sah. Tapi kalau atas 150 meter, hukumnya tidak sah, tak sah. Itu semua syarat dia bila yang semayang tu sikit. Tapi kalau yang semayang tu penuh masjid sampai luar 2-3 km lepas tu pun masih sah. 2-3 km pun sah. Macam Masjidil Haram tu sah. Soalan yang menjatuhkan takrif yang seluruh Mekah tu macam masjid. Tak, saya biasa tanya yang orang duduk dekat depan tu, dia kalau masuk pintu tu, ada dia macam setiap kemuskilan orang akan setiap kemuskilan orang akan tanya dia. Saya biasa juga tanya dia. Saya tanya, kalau semayang dekat hotel lepas Masjidil Haram sah tak kita ikut imam? Dia bagi tahu sah, tapi dengan syarat hotel tu betul-betul apa, dekat situlah, dekat dengan kawasan Masjidil Haram, bukan jauh. Dekat situlah. Dia bagi tahu sah. Dekat dalam mazhab dia sah lah. Dalam mazhab dia sah. Dapat lah kot. Dekat dalam mazhab dia sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita tidak sah. Beza dia. Tak sah. Dalam mazhab Syafi'i kita sembahyang dalam hotel, kita ikut imam Masjidil Haram, tak sah. Kalau masjid penuh, tak, kalau masjid penuh sah. Tapi jangan kita sembahyang dekat dalam bilik hotel kita. Turun bawah. Turun bawah. Lobby tu, sembahyang situ lah. Sah.
Sah. Tapi bukan kita sembahyang dekat dalam bilik hotel kita. Tapi dalam mazhab lain dia kata sah. Dalam mazhab lain dia kata tak apa sembahyang dalam bilik pun sah. Yang penting hotel tu betul-betul berhadapan dengan Masjidil Haram dah. Jadi dia kata sah. Mazhab Syafi'i kita tidak sah. Cuma kalau kita nak selamat, kita apa? Turunlah bawah, turun bawah, sembahyang kat bawah tu lah. Lobi bawah. Lobi tu rasa boleh lagi sembahyang belakang-belakang tu, belakang hujung. Penuh Dia kalau sembahyang kat atas tu, dia ada beberapa ni lah syarat dia agak berat sikit lah. Kalau membelakangi imam dikira tak sah. Maksud membelakangi tu kita nak sampai kepada imam, kita kena pusing. Kita sembahyang di tingkat nombor 5, nombor 6, tingkat 6, tingkat 5, tingkat 6. Jadi kita nak sampai ke imam tu, kita kena pusing ke tak ke badan kita. Kalau kita kena pusing untuk sampai kepada imam, maka hukum tak sah. Maksudnya tangga ataupun lift tu berada belakang kita, tak sah. Dia kena berada di tepi ataupun depan kita. Syarat dia agak ni sikit lah, berat sikit. Sebab tu saya kata sembahyang di bahagian bawah itu okey, senang. Itu memang sah. Saya kira cukup sekadar tu lah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Kita sambung sikit lagi nanti dalam bab air ni, ada sikit lagi kita nak bincangkan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.